Dalam serakup mengagai Raban Bumi Kenyalang, bergulai baru ngaku Marzela Sigai bab berita Iban TVS pukul 7 malam, kita lanjur ngagai isi berita. Vaksin COVID-19 dikeluarkan Syarikat Farmaceutical Antarabangsa Pfizer. Ianya berpelasar ke ngagai report interim persa klinikal tinggayan ke ngasi 95% nagang penglekai penyakitnya. Menteri Sains, Teknologi dan Innovation, Khairi Jamaluddin madah ke reportnya sudah dibantai bak The New England Journal of Medicine maya 10 Disember nyen tadi. Tambah Khairi, Perintah Megak boleh akses data dikenal mansik kualiti pengelikun ngotikas pengasih vaksinnya. Vaksin ini juga telah mendapat Emergency Use Authorization daripada 7 negara, termasuklah United Kingdom, Amerika Syarikat, Bahrain, Kanada, Saudi Arabia, Mexico dan Singapura. Walau bagaimanapun, keputusan penggunaan vaksin tersebut di Malaysia masih tertakluk kepada pendaftaran dan kelulusan daripada bahagian Regulatory Pharmacy Negara, NPRA, Kementerian Kesihatan. Ia maksud kejakunya nimbal tanya Kaban Parlimen Bagan, Lim Guang Eng, tentang perkara bukai ia madah Komiti Khas Akses Bekal Vaksin COVID-19 benung berunding ke calon vaksin kebukai tiba-tikas fasa 3 persa klinikal. Vaksinnya keungkup raban imuniti nyentuk 70% penyampau populasi menua. Berita tentang perkaranya ngau rintai ke nerima vaksin dekat digagak dalam timpuh kesemak. Tu pengeremai berita COVID-19. Sarawak Sarito ngerikutkan 9 kes positif baru COVID-19, ianya 6 kes di Pelilih Sibu, 2 kes di Kuching dan City kes di Sri Aman. Tu nyadika penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 1084 kes. Ku Komiti Mutar ke Penusah Ngenyet Negeri Sarawak JPBNS, madah 6 kes diripotkan di Sibu ianya kes ke 1081, ngawal sikut lelaki peranak menua tu ti udah persa COVID-19 laban ti dekat Pulau Gawak di Papua New Guinea. Kes tu dikategorikan kes berampis setempat laban udah di Sarawak kenyau Januari 2020. Kes ke 1082 ngawal sikut lelaki peranak Johor ti udah persa COVID-19 ti baru pulai hari kanandur ke bisik risiko kena rampit COVID-19. Kes tu dikategorikan kes import B. Bagi kes ke 1077 nyentuk ke 1080 ngawal induk peranak Indonesia ti berjalan ke persa COVID-19 sebelah Gawak di Sibu. Kes tu dikategorikan kes import A, ianya kes berampit hari menua luar. Bagi Pelilih Kuching, kes ke 1083 ngawal sikut lelaki peranak Pahang ti baru pulai hari kanang dur ti bisik risiko kena rampit COVID-19 ianya hari Pahang. Kes tu dikategorikan kes import B. Bagi kes ke 1084 ngawal lelaki peranak Indonesia. Nitih ke Pansik Tumu, kes ianya peranak ti datai nadai pemendar ti udah ditahan Upis Immigration lebuh kes dalam perjalai hari Sungai Sekerang ngagai Serian. Kes dikategorikan kes import A. Bagi kes di Sri Aman, ianya kes ke 1076 ngawal lelaki peranak Indonesia ti udah ditahan Upis Immigration. Nitih ke Pansik Tumu, kes bisik pas perjalai ramah ti sah. Kes tu dikategorikan kes import A. Entu dikenyan ada kes baru udah gerai ngau dikemendar ke Pansut Ari Hospital Sarito. Bisik 42 PUI baru diripotkan ngau 2 PUI agi ngantik pemutus persa makmal. Kelimparinya Sarito Pelilih Sibu bertukar status hari gaduh ngagai kuning sepengguna bisik report City kes berampit setempat. Upis Pansik ngau penerit atur trafik Sarawak dekat ngelancar ke operasi khas. Ianya Op Selamat berengkah 18 Disember nyentuk 1 Januari 2021. Ketuanya Superintendent Alexon Naga Cabu. Madah ke operasi tu, ketujuh dekat nurun ke kes berbadi nyawa bak jalai alun di Sarawak semanjai timpoh pengerami ti dekat datai. Kuyagi kelimpah nerit ke undang-undang operasi tu, dikena nempa gaya ti likun ngagai mensiamayuh ti nengah jalai alun, ngau cara ngengkah ke pemesai serta raban upis di semua palan kesuah sekut jalai. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk mencegah jenayah, iaitu jenayah pecah rumah, iaitu dengan membuat rondaan berkala di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti
sering berlaku kejadian pecah rumah ini bagi memastikan premis dan juga rumah-rumah kediaman yang ditinggalkan oleh penghuni yang balik bercuti supaya rumah-rumah ini berada dalam keadaan selamat dan bebas daripada sebarang pelakuan jenayah, iaitu jenayah pecah rumah. Kelimpah harinya UPS Pansik dengan Peneriat Atur Trafik Sarawak megak ngatur operasi lampu trafik merah terudah diteriat ke UPS Pansik dengan Peneriat Atur Trafik Bukit Aman maya 15 Disember nian tadi. Operasi terdekat diatur sertai bergulai dengan Ops Selamat di Sarawak nyentuk 31 Disember 2020. Operasi lampu isyarat merah ini bertujuan untuk mengambil tindakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan melanggar lampu isyarat warna merah dan iaitu ketika mereka menunggang ataupun memandu di atas jalan raya. Dengan ini, saya berharap kedua-dua operasi ini akan dapat mencapai matlamat dan akan berjaya mencapai matlamat yang telah disasarkan. Iaitu yang pertama adalah mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di tempoh musim perayaan ini dan juga mengurangkan kes kejadian pecah rumah di sepanjang tempoh musim perayaan ini. Bertemu baru. Polis Sarawak diatuk benung hingga 4 ekor induk peranak Indonesia ti positif COVID-19 di Sibu. Nangkan kenya 4 ekor induknya ti positif. Pengguna persa swab bak sebuah palang perubat pribit di Sibu, Ensana, dipercaya pulai ke menua sidak di Kalimantan Barat. Penerangnya madah siku hari induknya bertelefon ngagai ejen pekerja asing di Sibu, Sarito, ngamadah ke diri depan bas hari Sibu ke Entikong, Kalimantan Barat, kemari. Niteka Komisioner Polis Sarawak Datuk ID Ismail Madah, sidak Datuk benung nyidik lumur telefon ke dikena induknya sekalika bertelefon hari Indonesia atau ke di Malaysia. Ia madah kemunyinya pengudah di telefon Sarito. Niteka penerang 4 ekor induknya gawak di Bintulu tang baduk kerja laban ngigak kerja baru di Sibu dengan ejen pekerja menua luar. Pihak megak ejennya tingatur sidak ke Datuk, ia benung kuarantin bakpalan nembiak kemuyang, Sibu pengudah ia kontak semak ngagai sidaknya. Kemarin sikut pengereja pengawal UPS pengerai bagi menua Sibu ngagak report bak Palai Polis Sungai Merah Sibu. Pengundahian nerima pemutus persa swab hari palang perubat pribit. Ditemukan 4 ekor induk peranak Indonesia positif COVID-19. Tajap pihak palang perubat pribitnya ada data penuh 4 ekor induknya. Nangkan kenya palang perubat dalam reportnya madah. Sidak nerima penerang 4 ekor induknya udah dianjung siku induk peranak menua tu ngagai stesen bas bak Jalan Bahagia Jaya Teku di Sibu. Nyalai ia ngagak report polis ngambil ke ngigak 4 ekor induknya. Serikat Jepun ianya Kanematsu Corporation bisi hati dekat ngemansang ke kilang pelet biomas di Tanjung Manis, Bintulu. Niteka sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang tengah liasan. Tanjung Manis berpotensi jadi pengeluar kuasa biomas di Sarawak seriris ngau penglebih di kembuannya tinya rangkung bekal barang matahari kampung ngau kebukai. Kok ya, Kanematsu Corporation bisi hati dekat nyerungkai potensi beranak ke pokok di Sarawak, pengudah ngatur penemuan ke Sarawak maya Disember tahun yang tadi. Nya alai ia minta Kanematsu berjalan ke pengawal pansik market kena nentu ke pelet timpoh panjai dari Sarawak ke Jepun. Tok dikena berarti ke potensi pemansutnya hari kilang pelet ke bisik di Sarawak ngambil ke dieksport ke Jepun. Raban mutar ke penusah ngenyit komuniti CERT. Ianya Raban Vintai Muati keterubah mantuk nyemak penusah ngenyit bisik nyadi. Niteka Kaban Kunsil Negeri Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang. Raban ke latih tu mesti ngewawancara mantuk ke betul. Ngambil ke bantuknya selamat. Ya madahka, Raban CERT tu berguna dikena nentu ke nadai kes tiknaban ke nyawa dalam sebarang penusah ngenyit. Ku ia nambah. Rabannya diguna kelebih lagi bagi menua samarahan. Laban penghidup komuniti ndornya suah ngigak jereki. Bakar di sungai, ti suah kena penusah ngenyat. Yang masuk kejakunya lebuh bak pengerami nanggua ke program simulasi nyikap diri napik penusah ampuh bah, penusah ngenyat ngau latih Community Emergency Response Team CERT 2020. Bak si tak peliliah samarahan kena hari 3. Perintah Bedau Bisik Perambu sentang perkara nadai merik duti stem pindah pengempu retatanari apa indai ngagai anak sidak Maya Diato. Menteri Perkara Wang Tengku Sri Zafrul Abdul Aziz madaka nadai merik duti stem 100% seminak pindah nama pengempu antara laki ngau bini aja. Kerajaan telah mengumumkan peremitan duty stamp sebanyak 50% diberikan ke atas surat cara pindah milik bagi urusan pindah milik harta tanah
atas dasar kasih sayang antara ibu bapa kepada anak atau sebaliknya. Hasrat permintaan duti ini diberikan adalah bagi menggalakkan urusan pindah milik harta antara ibu bapa dan anak dilakukan semasa hidup bagi mengelakkan berlakunya permasalahan tuntutan harta setelah berlaku kematian antara salah satu pihak yang berkenaan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengurangkan kes tuntutan harta pusaka di mahkamah pada masa akan datang. Yang Madah kemunyinya nyawut tanya Kaban Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Muhammad Zakaria. Ko Tengku Zafrul nambah, duti stemnya oleh dikena ungkup surat cara pindah ngempu nama reta kena dia dipindah. Tidi penyadika kena tauka pengudah 1 Januari 2020. Tu semina ungkup penerima peranak Malaysia aja. Jajak lansak berita Iban Ariaku Marzela Sigai, Madah Kediri Mumpah dulu. Terima kasih.